Polis tahan geng gaduh bersenjata di Skudai. Individu tular aniaya kucing liar diburu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menahan sekumpulan individu yang bergaduh sehingga mendatangkan kecederaan parah. Insiden itu dikesan selepas tular video kejadian di hadapan sebuah premis di Taman Desa Skudai, Johor Bahru kira-kira jam 8.39 malam Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Balvir Singh Mahinder Singh dalam satu kenyataan berkata, siasatan mendapati pergaduhan berpunca daripada perselisihan faham di antara mangsa dan suspek. Selepas berjaya mengesan mereka, polis turut merampas senjata digunakan daripada seorang suspek berusia 24 tahun. Lelaki itu direman 4 hari manakala mangsa yang cedera dirawat di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Dan ini pula polis sedang mengesan individu yang disyaki terbabit melakukan penganiayaan terhadap seekor kucing liar yang dilaporkan berlaku di Alor Star, Kedah. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintenden Said Basri Said Ali berkata, polis menerima laporan daripada orang awam berhubung kejadian terbabit pada jam 10.56 pagi Jumaat lalu. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 11.30 malam Khamis lalu apabila orang awam melihat seekor kucing liar sedang menggelupur dan mulutnya berlumuran darah dipercayai dianiayai seseorang. Satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 29-1-A Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat di talian tertera. Lebih 9,000 permohonan kewarganegaraan sedang dipertimbang oleh kerajaan untuk kelulusan setakat September tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan menerusi kementeriannya sentiasa komited untuk mempertimbang setiap permohonan kewarganegaraan secara adil dan saksama. Dan dalam perkara sementara menunggu pindaan perlembagaan tentang warga negara, seperti saya sebut pada awal tahun ini, komitmen kami adalah untuk membuat keputusan kepada sekurang-kurangnya 10,000. Dan setakat September kami telah pun membuat keputusan kepada 9,539 permohonan. Katanya penganugerahan kewarganegaraan Malaysia adalah anugerah tertinggi dan hak eksklusif kerajaan persekutuan. Ia tidak ditawarkan dan diberi dengan sewenang-wenangnya. Tambah beliau, kerajaan menyiapkan draft pindaan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan dan hasil cadangan pindaan akan dibawa kepada Majlis Raja-Raja bulan ini. Dalam pada itu, 19 individu menerima keputusan permohonan kewarganegaraan Malaysia. Mengulas lanjut mengenai proses pindaan Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan, beliau berkata, perkara itu berjalan lancar dan sesi libat urus dengan pelbagai pemegang taruh masih berlangsung. Dan dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin menjelaskan kerajaan belum membuat ketetapan berhubung tindakan membawa pulang 2 rakyat Malaysia yang ditahan di penjara Teluk Guantanamo, Cuba. Itu masih peringkat awal, baru kita memulakan rundingan dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat. Jadi belum ada apa-apa ketetapan. Kita baru berjumpa, mendengar, membaca profil mereka, keadaan terkini mereka kan. Kita belum sampai kepada tahap dia pijak kaki di bumi Malaysia, belum ada. Ini baru awal, peringkat awal. Sebelum ini media melaporkan kerajaan sedang mempercepatkan usaha membawa pulang 2 tahanan warga Malaysia terbabit dan perkara itu dibincangkan oleh Datuk Seri Saifuddin dengan Wakil Khas Hal Ehwal Guantanamo Tina Kaidanau di New York baru-baru ini. Muhammad Nazir Leb dan Muhammad Farid Amin berdepan 8 tuduhan di Mahkamah Tentera Amerika Syarikat. Ia termasuk 7 berkaitan pengebuman berkembar mengorbankan 202 orang di Bali pada Oktober 2002 dan pengebuman di Hotel JW Marriott di Jakarta pada Ogos 2003.
Kerajaan Negeri Sabah akan memastikan masalah gangguan bekalan air dan elektrik yang dialami rakyat negeri itu ketika ini dapat diselesaikan dalam tempoh antara 2 hingga 3 tahun dari sekarang. Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berkata, beberapa langkah sudah diambil dan dilaksanakan untuk menambah kapasiti bekalan kedua-dua keperluan rakyat itu mulai sekarang. Tambah beliau bagi masalah air loji rawatan air LRA Telibong 2 di Tamparuli yang sedang dalam proses penyiapan akhir naik taraf ketika ini dijangka dapat beroperasi sepenuhnya pada awal tahun depan. Jelasnya, penyiapan projek itu akan menambah kapasiti bekalan air 80 juta liter sehari bagi menampung keperluan di utara Kota Kinabalu dan daerah itu. Beliau berkata loji berkenaan adalah antara loji tambahan yang dirancang bagi menangani kekurangan bekalan air di kawasan ibu negeri dan sekitarnya, termasuk sebuah lagi di LRA Kogopon Papar. Bagi bekalan elektrik, antara usaha yang diambil adalah menerusi pembinaan loji jana kuasa hidroelektrik dan empangan di Ulu Padas Tenem. Pelaksanaan projek itu bakal dimulakan dalam masa terdekat dan akan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri mengarahkan semua jabatan kerajaan yang menganjurkan program rasmi agar tidak meminta tetamu hadir terlalu awal. Ujar Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia boleh menjejaskan produktiviti negara selain membazir waktu tetamu yang diundang. Saya tengok dalam jadual, ketibaan Perdana Menteri jam 1. Ketibaan jemputan jam 12. Pasal awal sangat. 1 jam tu buat apa? Jadi saya minta semua jabatan kerajaan, kalau urusan program ini, tukarlah sikit. Kalau ketibaan Perdana Menteri itu jam 1, ketibaan jemputan tu 12.40 pun boleh lah. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra Madani di Universiti Teknologi Petronas di Sri Iskandar Perak semalam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan surat kelulusan projek Masjid Ar-Rahmaniyah di Trono. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada peserta e-kasih dan bantuan makanan daripada My Fund Action. Menjelang pengundian pilihan raya kecil PRK Dun Pelangai 7 Oktober ini, siri kempen parti bertanding semakin rancak. Pelbagai pendekatan dilakukan dalam usaha mendekati pengundi, termasuk menganjurkan aktiviti santai sempena cuti hujung minggu. Bertempat di Kampung Syafi'i, sebuah kampung tradisional di Pelangai melangsungkan acara sukan rakyat semalam. Acara dihadiri dan disertai pelbagai lapisan masyarakat serta calon Barisan Nasional BN Datuk Amiza Abu Adam yang turut tidak melepaskan peluang mengambil bahagian. Sukan rakyat terbabit adalah acara tradisi masyarakat kampung sejak sekian lama. Peluang berkumpul dengan masyarakat setempat ini katanya digunakan untuk beliau bermesra dan menyelami hasrat pengundi. Alhamdulillah, saya dapat setiap kali kita turun ke lokasi-lokasi, ke tempat-tempat yang kita ingin jejaki. Alhamdulillah, maksudnya dia punya feedback dan juga penerimaan kepada Barisan Nasional ini sangat tinggi. Dan nampak rata-ratanya yang ini antara yang kita dapat mengenali semua pundi-pundi dengan lebih dekat. Dan mereka menunjukkan pandangan yang positif. Bagi Exco Pahang Fazli Muhammad Kamal, acara sukan tradisi ini juga bukan sahaja perlu dikekalkan, malah diperluaskan dalam usaha membina masyarakat. Bagi memupuk kesedaran anggota masyarakat tentang kepentingan bersukan dan beraktiviti sihat, dan kita nak melahirkan generasi yang sedar tentang kepentingan sukan dalam kehidupan seharian mereka. Dan hari ini alhamdulillah pelbagai lapisan masyarakat turut hadir bersama-sama menjayakan. Acara santai berkenaan turut mampu membina kerjasama dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, warga Felda di Dun Pelangai bersyukur kerana kerajaan komited menaik taraf 4 kemudahan asas kawasan Felda dan berharap dapat dilaksanakan segera. Kemarin, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan kerajaan mengambil langkah proaktif menyelesaikan 4 isu infrastruktur di kawasan Felda. Ia membabitkan penyediaan lampu jalan, menaik taraf klinik desa, memodernkan kemudahan telekomunikasi serta menyediakan pos kawalan keselamatan.
Kemudahan itu dinaik taraf selepas kaji selidik Badan Bebas mendapati 4 kemudahan itu antara diharapkan masyarakat Felda. Kalau boleh, harap lampu jalan antara Cemomoy nak naik ke Kemasuk ke Telemong tu keluarlah, biarlah elok. Biarlah ada lampu jalan dengan keadaan jalan yang elok. Sebab kita kadang balik malam-malam takut apa-apa jadi. Bila saya dengar kerajaan dah umumkan tentang benda ni, saya rasa bersyukur sangatlah dengan apa yang dijanjikan untuk memajukan kampung sendiri. Memang kami di sini memang mengalu-alukanlah nak nak bagi lampu jalan kawasan kita ni bagi kemajuan kan. Don Pelangai mempunyai 3 kawasan Felda iaitu Felda Cemomoy, Felda Kemasul dan Felda Sungai Kemahal dengan 7,983 pengundi daripada jumlah keseluruhan pengundi 16,456 orang. PRK Don Pelangai 7 Oktober depan menyaksikan BN selaku penyandang di cabar Perikatan Nasional dan calon bebas. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasar menubuhkan lebih banyak pusat aktiviti warga emas PAWI di seluruh negara berdasarkan kepada populasi golongan itu di suatu kawasan sebagai usaha mendepani cabaran negara menua 2030. Timbalan Menterinya Aiman Athirah Sabu berkata, dengan pertambahan PAWI, golongan terbabit dapat terus menjalankan aktiviti dalam komuniti sekaligus melahirkan warga emas yang sihat, aktif, produktif dan positif. Aiman Athirah berkata, KPWKM juga sedang berusaha memperluas kerjasama strategik dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi membantu kerajaan dalam memberi perkhidmatan kepada warga emas. Tambahnya, tanggungjawab sosial korporat adalah satu daripada kerjasama KPWKM dengan rakan strategik seperti agensi kerajaan, sektor korporat, syarikat swasta, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan individu dalam memelihara kebajikan kumpulan sasar selaras dengan konsep kebajikan tanggungjawab bersama. Hala tuju baru perkhidmatan warga emas yang dirancang di bawah rancangan Malaysia ke-12 seperti pewujudan pangkalan data berpusat warga emas IWI dan pemerkasaan PAWI diharap dapat memberi impak nyata terhadap kesejahteraan warga emas di negara ini. Satu sindiket penyeludupan minuman keras tidak bercukai membabitkan jumlah rampasan 1.5 juta ringgit tumpas dalam 2 serbuan berasingan di kawasan perindustrian di Jalan Sungai Besi, Ibu Negara Jumaat lalu. 3 individu termasuk seorang wanita yang juga penjaga stor turut diberkas. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin berkata, serbuan menerusi op kontraban itu dilakukan sepasukan pegawai dan anggota Batalion 4 Pasukan Gerakan AMP PGA Semenyih. Serbuan di premis pertama berjaya menahan seorang wanita warga Vietnam yang bertindak sebagai penjaga premis. 108 kotak arak dan 116 katan arak pelbagai jenama bernilai lebih RM231,000 termasuk cukai ditemui. Penahanan suspek membawa kepada serbuan kedua di sebuah lagi premis di lokasi sama. 2 lelaki termasuk seorang warga asing ditahan. Sejumlah arak pelbagai jenama bernilai RM1.2 juta serta sebuah lori dirampas. Siasatan awal mendapati rampasan minuman keras berkenaan diseluduk masuk melalui pelabuhan dan laluan tikus sebelum menyimpannya di 2 premis yang dijadikan stor. Sindiket juga dikesan beroperasi sejak awal tahun ini dan menjadikan kawasan perindustrian sebagai lokasi penyimpanan bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Seorang suspek tempatan direman 4 hari sehingga esok, manakala 2 suspek warga asing direman 14 hari sehingga 13 Oktober bagi membantu siasatan. 13 maut kebakaran kelab malam di Sepanyol, luar negara menyusul. Laporan antarabangsa dimulakan dengan perkembangan siasatan insiden kebakaran di Hamdaniyah Nineveh, Iraq yang meragut lebih 100 nyawa. Kerajaan memaklumkan hasil siasatan kes tragedi berkenaan mendapati kebakaran berlaku disebabkan kecuaian teruk dan kekurangan langkah keselamatan di lokasi kejadian. Menteri Dalam Negeri Abdul Amir Al-Shamari memaklumkan ketika kejadian, pemilik Dewan membenarkan 900 tetamu memasuki Dewan Perkahwinan meskipun kapasiti maksimum ditetapkan adalah 400 orang. Kebakaran juga didapati tidak disengajakan dan berpunca daripada penggunaan bunga api, lilin dan beberapa bahan lagi ketika majlis berlangsung. Siasatan juga mengesyorkan supaya tindakan undang-undang perlu dikenakan terhadap pegawai tempatan. Sekurang-kurangnya 150 orang lagi dilaporkan cedera dalam kebakaran itu.
Dan ini pula sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh dalam kebakaran di sebuah kelab malam di Tenggara Murcia, Spanyol. Menurut pihak berkuasa, angka korban kejadian di Teater Fonda Milagros itu dijangka meningkat dari semasa ke semasa seiring operasi pencarian dilakukan. Sementara itu, 2 individu turut dikejarkan ke hospital bagi menerima rawatan akibat terhidu bau asap. Polis belum dapat menjalankan siasatan berhubung punca kebakaran ekoran keadaan suhu sekitar lokasi kejadian yang tinggi selain keadaan struktur bangunan yang tidak selamat. Dalam pada itu, Datuk Bandar Murcia turut mengisytiharkan tempoh berkabung 3 hari sebagai memperingati tragedi itu. Lebih 60,000 penunjuk perasaan mengadakan bantahan di ibu kota Bern bagi menuntut dasar lebih tegas untuk memerangi perubahan iklim. Tunjuk perasaan itu diadakan kurang sebulan menjelang pilihan raya parlimen. Rata-rata penduduk kecewa kerana kerajaan lebih cenderung meluluskan pembinaan jalan baru dan menangguhkan undang-undang berkaitan perubahan iklim. Glasier Switzerland telah mencair sebanyak 10% dalam tempoh 2 tahun. Manakala September mencatatkan cuaca paling panas di negara itu iaitu lebih 2 kali ganda berbanding peningkatan global. Parlimen dengan majoriti daripada golongan pertengahan menghalang dasar pelindungan iklim yang cepat, konsisten dan berkesan. Draft Undang-Undang Iklim diluluskan Jun lalu bertujuan mengurangkan pelepasan karbon kepada sifar menjelang 2050 dengan memberi insentif kewangan kepada firma dan pengguna untuk beralih kepada tenaga boleh diperbaharui. Bagaimanapun, kerajaan berkata undang-undang itu tidak akan berkuat kuasa sehingga 2025 sekaligus mengundang kemarahan orang ramai. Dan di Tenggara Australia pula dilanda gelombang panas sekaligus meningkatkan risiko kebakaran belukar. Sebagai langkah waspada, pihak berkuasa mengeluarkan larangan pembakaran membabitkan sebahagian besar kawasan di New South Wales. Menurut agensi ramalan cuaca, suhu di Sydney mencecah 28 darjah Celsius dan dijangka menjangkau 36 darjah Celsius. Menteri Perkhidmatan Kecemasan Negeri Jihad Adib berkata, cuaca panas terik meningkatkan risiko kebakaran belukar pada minggu depan. Sementara itu, Institut Cuaca New Zealand memaklumkan corak cuaca El Nino telah bermula dan dijangka membawa kepada angin kencang, perubahan suhu melampau dan hujan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Laporan sukan dimulakan dengan Sukan Asia ke-19 2022. Kem terjun negara terlepas kilauan Perak kedua semalam apabila dipintas saat akhir dalam acara 10 meter platform seirama lelaki. Bertrand Rodriguez, Enrique McCartney Harold sebelum itu berada di kedudukan kedua semasa pusingan kelima, namun catatan mereka disaingi gandengan Korea Selatan di penghujung terjunan menyebabkan terpaksa akur meraih pingat gangsa. Bertrand Rodriguez, Enrique McCartney Harold membuat penampilan pertama mereka di Sukan Asia dan berpeluang cerah menaiki podium apabila acara 10 meter platform seirama lelaki hanya disertai 4 pencabar sahaja. Kedua-duanya mengumpul catatan kedua tertinggi sehingga di pusingan kelima dan mempunyai kelebihan baik untuk menyumbang perak. Namun pengurutan keseluruhan 386.07 yang dipegang pada terjunan ke-6 diatasi 1.171 mata sahaja oleh Ji Ye-gyeon Kim Yong-nam. Ia menyebabkan kilauan perak terlepas kegenggaman Korea Selatan memaksa Malaysia akur memiliki gangsa. Kuasa utama terjun iaitu China menerusi Yang Hao Lian Junji dikalungkan emas menerusi catatan 492.63 sementara Macau di posisi terakhir. Selepas 2 hari berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Expo Center, Malaysia kini mengutip 1 perak dan 3 gangsa. Baik, ini pula 2 lagi perlawanan Liga Super berlangsung malam tadi. Menyaksikan Perak FC menewaskan Negeri Sembilan NSFC 1-0 dengan Kelantan United juga merakam keputusan sama mengatasi Penang FC. Perak FC memungut mata ke-19 Liga Super musim ini di tangga ke-11 apabila merakam kemenangan kelima kempen dengan mengatasi Negeri Sembilan NSFC. Dalam aksi yang dimainkan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, penyerang import pelawat Luka Milunovic menjadi wira pasukan menerusi penyudah di minit ke-51. Pasukan bimbingan Yusri Ceklah itu membawa pulang 3 mata, menyebabkan NSFC mengalami kekalahan ke-9 musim ini. Skuad Jang dikendalikan Kedivan pula kekal di posisi ke-9 mengumpul 21 mata selepas 22 aksi liga. Sementara itu, nasib malang Penang FC dalam kempen Liga Super tampak semakin buruk selepas menempa kekalahan ke-6 berturut-turut apabila menentang Kelantan United.
Perlawanan yang dilangsungkan di Stadium Sultan Muhammad keempat itu berkesudahan dengan kemenangan tipis 1-0 berpihak Kijang Hijau. Gol pemisah kedua-dua pasukan dihasilkan oleh Dominic Bellic yang dilakukan minit ke-67. Kelantan United bimbingan Elton Silva ceria mengekalkan momentum kemenangan kedua berturut-turut dan ketiga keseluruhan selepas 22 perlawanan. Mereka kekal di posisi ke-12 carta mengumpul 14 mata. Manakala pelawat yang dikendalikan Manzur Azwira Abdul Wahid mengalami kekalahan ke-13 berada di tangga ke-10 dengan 19 mata. Dengan itu, sekian dahulu paparan pagi ini. Teruskan menonton pelbagai rancangan menarik di TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.